Bismillahirrahmanirrahim. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا صدق الله العظيم. Aynama takunu yudrikkumul maut, di mana jua kamu berada, maut akan mendapat kamu semua, yakni bila sudah sampai ajalnya. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah, dan kalaulah mereka beroleh kebaikan, yakni kemewahan hidup, mereka berkata ini adalah dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik, dan kalaulah pula mereka ditimpa bala bencana, mereka berkata ini adalah satu nahas yang ada padamu. Qul kullun min indillah, katakanlah hai Muhammad, semuanya itu kebaikan dan bencana semuanya berpunca dari sisi Allah. Fama lihaula'il qaumi la yakadun yafqahuna haditha, apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami nasihat dan pengajaran. Hadis yang ayat terdahulu menyatakan di antara sebab-sebab yang mewajibkan seorang itu perang kerana mustad'afin, kerana hidup mereka ditindas kebebasannya, ditindas kebebasan bersuaranya, kebebasan akhlaknya, kebebasan agama. Kebebasan itu mereka tidak lemah, tapi dijadikan mereka lemah. Itu maknanya ditindas, mustad'afin. Jadi kalau begitu kewajipan seseorang ini tidak boleh hidup di dalam dunia ini membiarkan diri kita menjadi lemah, ditindas orang. Itu tidak boleh. Mesti dicari bayarannya, biar seberapa mahal sekalipun. Jika bayarannya itu mautlah. Sebabnya tidak ada makna hidup ini jika hidup dalam keadaannya ditindas, hidup menjadi hamba, hidup dikengkang, hidup tidak ada artinya hidup ini. Dan yang paling hina sekali ialah membebaskan diri kita daripada menjadi hamba kepada manusia untuk menjadi hamba kepada Allah. Ini yang pertama sekali. Hendaklah seorang itu bebaskan akidahnya daripada menjadi hamba kepada manusia untuk menjadi hamba kepada Allah. Tetapi untuk tegak di atas prinsip ini, untuk menjadi hamba kepada Allah, sesuatu yang sangat sulit. Kadang-kadang memerlukan bayaran yang tinggi. Bayarannya ialah mati. Ini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh orang yang tidak mempunyai agama. Mati mereka tidak mahu. Mereka mahu hidup, biar apapun keadaannya hidup itu. Jika hidup itu terus menjadi abdi, tidak mengapa, asalkan hidup. Ini Quran tidak mengajar begitu. Tidak mengajar begitu. Islam mengajar bahawa mati itu adalah mati. Di mana-mana pun mati bila tiba ajalnya. Mati adalah mati. Sama ada di atas katil di rumah ataupun di hospital. Mati ataupun di medan perang. Mati adalah mati. Mati adalah disebabkan ajal, bukan disebabkan oleh musuh, bukan disebabkan oleh manusia. Tanggungjawab kita hidup dalam dunia ini membebaskan diri. Jadi ayat ini ingin memperkatakan perkara itu, bahawa mati adalah mati. Mati disebabkan ajal. Tugas dalam hidup ialah mau hidup bebas daripada kekangan untuk menjadi hamba kepada manusia, sama ada dari sudut akidahnya, dari sudut akhlaknya, dari sudut kebebasan dan sebagainya. Katanya dalam ayat ini, aynama takunu yudrikkumul maut, di mana jua kamu berada, maut akan mendapatkan kamu bila sudah sampai ajal. Kita faham di sini ni, maut ini seolahnya satu makhluk yang berjalan. Maut ini satu makhluk yang berjalan, dia kejar. Dia duduk kejar. Dia kejar siapa yang dah sampai tarikh dia. Lari kita.
Kita lari ke hospital, cari tok bomo, cari dalam negeri, cari luar negeri. Kita tak nampak maut duk kejar di belakang kita, mesti dapat. Ayat katakan ainama takunu, di mana-mana pun kamu berada, yudrikumul maut, mesti ditangkap kamu oleh maut. Yudrik kemana ini ditangkap. Tangkap, didapati kamu oleh maut. Kita nasib baiknya tak nampak. Dia duk hajat, dia duk hambak kita. Hambaklah dianya. Kita pun lari punya lari. Macam mana nak lari? Maut yang aja yang hambak kita. Kalau musuh daripada manusia mungkin boleh. Mungkin boleh. Tapi ini maut mesti yudrikum. Sebab apa? Walau kuntum fi burujin musayyadah, sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh. Buruj ini, buruj benteng. Itu buruj ini bangunan tinggi. Misalnya KLCC itu buruj, itu dia panggil itu. Menara Kuala Lumpur atau buruj lah itu tu. Buruj ini didirikan dalam sebuah negeri bagi menandakan tamadunnya tinggi. Tinggi tamadunnya, makin tinggi bangunan itu, makin tinggi dia punya tamadun. Sebab itu kita berbangga dengan ada menara tinggi. Sebab ini boleh diukur tamadun bagi sesebuah negara. Buruj, tamadun sesebuah negara artinya kemajuan bagi sesebuah negara. Tamadun itu kemajuan bagi sebuah negara. Di mana kamu berada, mesti maut mengejar kamu, sekalipun kamu mempunyai ilmu yang tinggi. Kamu mempunyai daya kawalan yang tinggi daripada kedatangan maut, yudrikumul maut juga. Tak usah cakaplah kita tukar habis barang-barang yang susah-susah dalam, nampaknya tak berapa jadi tukar, setapak baru semua. Yudrikumul maut. Susah apa? Kita duduk bisnis kau ni. Tak ada satu perkara yang boleh mengawal apabila seorang itu dikejar maut. Ya, cumanya kita tak tahu. Kita sakitnya hak maut duk kejar kita ke? Ataupun sakit ni dia sakit biasa. Itu sajalah. Situ saya ada peluang bagi kitanya. Kalau kita tahu maut duk kejar kita, kita duk takatin. Kita lagi duk takatin, biar ambil di sini, jangan ambil di sana. Tak mahu. Ini ada yang manusia dia ambil atas pokok kelapa. Saya masih ingat lagi lah berita dia tulis dalam surat khabar dulu, beberapa tahun dulu, ambil atas pokok kelapa, ambil atas pencawan metrik, dia ambil di sini. Alhamdulillah. Tuhan ni maha kaya untuk menyatakan kuasa dia ni tak boleh dicabar oleh sesiapa pun. Larilah, nak lari pergi ke mana pun, aku boleh ambil di mana-mana sahaja. Jadi kalau begitunya ayat ini, satu perkara yang ditanam kepada kita, jangan takut sangat, berani. Jangan kalau kita ni takut sehingga merelakan diri kita asalkan hidup biar menjadi hamba kepada sesiapa pun. Biar yang sepatutnya kita jadi hamba kepada Allah, kita rela jadi hamba kepada manusia asalkan hidup. Tak boleh. Qatilu falyuqatil fi sabilillahi dulu. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Hendaklah kamu berperang pada jalan Allah, hendaklah kamu menghalang diri kamu, jangan menghalang diri kamu sedangkan kamu ini telah dihina, ditindas, laki-laki kamu, wanita kamu, anak-anak kamu. Tak boleh dibiarkan begitu. Walau kuntum fi burujin musayyadah, sekalipun kamu berada dalam buruj. Buruj artinya jamak kepada burjun. Buruj mana benteng yang tinggi lagi kukuh. Itu dia. Kita sebut menara atau menara, sebenarnya dia menunjukkan tinggi saja, tapi dia tidak menunjukkan kukuh. Tak kukuh pun tak menara. Tapi dalam bahasa Arab bila sebut buruj, dia mempunyai dua sifat padanya. Tinggi, paling tinggi pertama, yang kedua paling kukuh sekali. Asal makna musayyadah ini diambil daripada perkataan syayyada, syaid ini, syid maknanya dimasuk bahan kapur. Bila dimasuk bahan ini satu bangunan itu, maknanya sudah diawet. Bila diawet dia tahan, kukuh. Musayyadah yang dikukuhkan, bangunan itu sudah diawet. Awet ke apakah? Tidak sebut awet ini sini bangunan. Dia masuk bahan-bahan yang tidak boleh diletupkan. Kalau diletup pun dia tidak pecah ni. Itu maknanya musayyadah. Buruj tinggi, musayyadah yang dikukuhkan. Betul. Mati juga. Sebenarnya di sini bukan kawalan daripada mati. Kita tidak pernah orang ni bila dia takut pada mati, dia masuk dalam bilik, dia kunci pintu. Kunci pintu masuk dalam bilik kebal. Tak ada begitu. Tidak pernah. Kita jauh. Manusia tahu bila sakit dia cari bomo, cari doktor untuk mencari penyakit, untuk cari ubat.
Tapi di sini membawa arti buruj musayyadah, kamu mempunyai pengetahuan yang tinggi. Kamu mempunyai pengetahuan yang tinggi. Kalau bahan-bahan yang boleh dilihat begini, kamu berada dalam buruj, dalam bangunan tinggi dan kukuh. Tapi dalam penyakit ini kamu kawal dia. Kamu kawal dengan berbagai-bagai doktor. Doktor kepala, doktor kaki, tangan, doktor dalam, doktor luar. Yudrikumul maut juga. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Kalangan manusia apabila mereka sebahagian daripada orang mukmin ataupun menurut sebahagian mufassirin menyatakan ini Yahudi. Mereka kata bagaimana? Kalaulah kamu ini wa in tusibhum, dan jika menimpa mereka, ini Al-Quran menyatakan orang yang enggan berat untuk keluar berperang bersama dengan Nabi, mereka menyatakan kalaulah mereka ini beroleh kemenangan, kalau mereka beroleh kebaikan di sini sama ada menang dalam perang ke, kemewahan hidup ke, di mana-mana saja, itu adalah dari sisi Allah. Tuhan beri mewah. Mereka kata ini hak Tuhan. Tuhan bagi kita mewah, Tuhan bagi hidup, Tuhan eloklah tu bercakap itu. Eloklah. Sebaliknya pula, wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Kalaulah mereka ini pula ditimpa satu kejahatan, mereka kata ini adalah sial majal kamu wahai Muhammad. Kalau mereka sakit, ini sial Nabi ni. Kalau mereka itu kalah, ini kerana Nabi. Semuanya kalau hak buruk-buruk tu kerana Nabi semua. Tapi kalau hak baik tak timbul Nabi. Tak timbul Nabi. Dia timbul Tuhan. Tuhan bagi kat kita. Mereka ingin menggelapkan. Ini menunjukkan hati seseorang itu bila buruk dia cari benda yang huduh, dia lempar atas kepala kawan ni. Pasal dia hati dia buruk. Tapi bila satu kejayaan, dia bagi kepada orang lain. Ini tidak. Mengapa? Mereka tidak ingin beriman dengan Islam ini, tidak ingin beriman dengan Nabi. Segala sampah, sarap, segala keburukan dikenakan kepada Nabi. Apa saja yang berlaku dalam negeri ini, harga barang-barang naik mahal, harga kedudukan mereka tak sihat, cuaca panas dan sebagainya, ini gejala, ini sial majal. Sial majal akibat daripada Nabi ni. Katanya kalau tidak ada Nabi tak jadi macam ni. Tapi berkadang hidup dalam keadaan baik, lupa Nabi tak ada, ni hak Tuhan. Hadhihi min indik. Jawab kepada mereka, ini satu akidah yang salah. Islam tidak mahu macam ni. Qul kullum min indillah. Jawab wahai Muhammad, semuanya itu daripada sisi Allah. Baik kau, buruk kau, menang kau, kalah kau, mati kau, hidup kau, semua sekali ini hak Tuhan. Hak Tuhan. Jadi kalau begitu, apa sebabnya yang kita ini, kalau kita hidup ini datangnya daripada Allah, maka kita juga pergi kerana Allah. Jadi kalau begitu senang, selesai masalahnya. Hidup ini hanya untuk sementara, tak ada siapa yang hidup buat selama-lamanya. Jika kita datang daripada Allah, biarlah kita pergi juga kepada Allah. Tapi Yahudi tidak macam itu. Mereka datang daripada Allah, mereka pergi, ini akibat daripada orang lain. Kalau tidak kerana Allah mahu, mereka hidup dalam dunia ini selama-lamanya. Tapi akibat gejala daripada manusia, katanya boleh jadi begitu. Qul kullum min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tak faham nasihat dan pengajaran? Apakah orang Yahudi ini tak boleh faham, sedangkan mereka baca kitab Taurat, sedangkan mereka punya ilmu, mereka mempunyai pengalaman yang jauh, mereka mempunyai nabi-nabi yang begitu ramai dibangkit di kalangan mereka. Apakah ini tak faham pasal hidup mati, nilai-nilai hidup ini tidak mengerti orang ini? Sepatutnya orang ini mengerti bahawa hidup ini mempunyai tugas dan matlamat yang lebih jauh. Hidup adalah hanya untuk sementara, akhirat adalah tempat selama-lamanya. Perlu dipahami begitu. Pemahaman yang seumpama ini akan melahirkan rasa takut. Tak ada takut. Mati tak takut, malah kadang-kadang hidup ini takut. Sebab kita tidak banyak tahu tentang masa depan kita. Kita takut hidup. Apakah jadi pada hari besok, apakah jadi pada hari lusa. Tapi kalau hidup segala-galanya diserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taklif tidak ada lagi. Kewajipan sudah tidak ada bila diselesaikan dengan maut. Itulah dia ayat menyatakan satu sikap yang sederhana terhadap maut, iaitu menyedari bahawa maut adalah suatu hukum yang tidak boleh diketepikan sama sekali. Satu makhluk yang mengejar manusia bila tiba waktunya. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Mengapa orang ini tidak boleh memahami nasihat pengajaran yang baik itu? Kemudian seterusnya, ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Allah Subhanahu